Saya baru nak rekod, tak apa. Korang nak faham tak? Nak saya bagi contoh lagi ke? Dengar tak? Okay. Sebab last week Zoom ni dia ada bug tau. Saya explain tapi tak ada orang tulis. Rupanya ada bug yang chat tak masuk. Jadi saya nak double confirm lah. Okay, saya bagi contoh lagi. Okay, kita masuk daily weekly. Kita ambil dekat-dekat lah sebab bila sini, sekejap saya kena tengok dulu. M15 sampai tak? Lepas tu saya galakkan confirmation ni. Kita main sampai M15 lah kalau boleh. Saya tak nak rendah-rendah sangat. Tak sampai lah. Sekejap. Kalau tak kita kena masuk pel lain ni. Tak apa, kita usaha lain lah. Okay, nampak ni? Ini resistance weekly. Betul? So kita marking lah. Okay. Resistance ni dia punya jarak 200 pip. Jauh gila. So kita kena precise kan. Kita kena kecilkan. Okay, nampak? Saya buka. Okay, saya jumpa ni yang kecil. Kita cuba bedah siasat lah. Tengok jumpa jawapan tak. Okay, saya masuk H4 pula. Okay. Okay. Ni saya buang yang dua topik ni. So daripada weekly saya kecil-kecilkan sampai H4, dapatlah besar ni. Sekejap. Ni saya kecilkan. Okay. Saya kecil dapat besar ni. Okay, jadi kita nak sell tau. Kita nak sell, nampak? Kita nak sell ni, kita tengok daily dah naik lah. Naik dengan kuat kan. So kita nak entry tu, kita kena cari reason lah. Kita masuk M15. Korang kena banyak backtest tau untuk nampak. Kita tengok ini dulu, nampak tak? Ini susah sikit nak nampak sebab dia tak sengguh. Kan? Betul tak? Yang tadi pun tak sengguh. Kita cuba cari. Kat sini kita untuk trendline, saya nampak tak berapa nampak. Tapi kita boleh rujuk kat sini lah. Kita boleh nampak kat sini. Price. Kalau nak main tak ada trendline, nak main SNR, dia break satu SNR, saya ni tak mencukupi tau. Still bahaya. Sebab korang bayangkan lah. Okay. Harga tengah naik kau-kau sini.
Lepas tu dia setakat break satu SNR, kita nak start sell. Nampak takut kan? Sebab tengah uptrend. Jadi benda ni akan jadi lega kalau dia dah start break 2 sub SNR, faham tak? Jadi sini tempat entry. Jadi bila dia turun, kita dah entry di sini, dia turun, dia tak ada pullback, tapi dia melegakan kita lah sebab dia pecah trend line dan dia pecah berapa kali, 4 kali support kan. Nampak? Terus junam. Bila teknik ni saya rasa 400 pip Teknik ni untuk stop loss, korang daripada tempat korang entry tu, korang letak SL dalam 20 ke 30 pip je lah. 20 pip lah just nice. Sebab 20, 30, ikut. Okay. Ingat tau, make sure pecah 2 support. Okay, kita tengok sini pula. Kan, dia datang kali kedua. Kalau datang kali kedua, sebenarnya saya pun cuak-cuak nak masuk. Sebab sebab zone ni biasa pakai sekali je. 1 kali atau 2 kali, faham tak? Sebab yang 1 kali tu masuk dengan kuat, 2 kali pun masuk dengan kuat. Okay, kita tengok M15 Saya marking trend line shadow nampak kan? Okay, ni satu trend line saya nampak. Trend line kedua dekat sini pun saya nampak. Nampak Okay. Lepas tu benda yang sama. Jadi kalau kat sini contohlah, ni saya nak menyampuk sikit. Kalau follow trend macam tu je lah. Dia tengah trend kita buy. Sampai support kita buy. Sampai support kita buy. Support kita buy. Support kita buy. Betul tak? So untuk kali ni kita tengok. Price. Dia tak break trend line lagi. Tapi dia dah pecah. Satu support. Ni satu dua support lah. Pecah. Lepas tu dia pecah trend line. Lepas tu dia pull back. Nampak So sini tempat kita entry. Macam tadi contoh pertama JBP Cat tu, trend line jauh sangat. Mana tahan tunggu kan. Macam kali ni dekat sikit. So kat sini kita entry. Tas. Lepas tu dia pecah trend line kedua. Bila pecah trend line kedua, kita nak ready kat mana? Kita ready dekat satu kat sini ready. Sebab apa? Sebab trend line. Lepas tu kita ready kat sini satu. Sebab apa? Sebab sini ada resistance kan. Mana tu dia tiba-tiba buat gila. So kita dapat entry sini dan entry sini. Dan market menjunam. Nampak? Kita entry sini 300 pip. Okay. Okay, nak contoh lagi? Nak buka pair lain pula? Nak tanya soalan ke nak contoh lagi? Saya bagi contoh lagi Tak apa, kita buat back test pun tak apa banyak kali. Janji faham. Saya buka lain. Kita buka GJ lah. Sekejap. Kalau bagi contoh bawah ni macam tak sampai je. Betul tak? Kita bagi contoh sini lah. Nampak sini kan? Ni satu support. Kan? Betul tak? Ambil lah. Kita ambil. Zone ni berapa pip? Zone 700 pip.
Berapa ratus ni? 200 pip. Buka daily. Okay, kat sini kita nampak ada apa? Ada 2 zone. Nampak? Satu kat sini. Lagi satu dekat sini. Okay. Alright. So, kita nak entry betul tak? Sini pun boleh nampak ni. Tapi ni tanpa menggunakan weekly lah. Kita guna daily je. Nanti kita susah. Okay, masuk H4. H4 dah tak payah betul kan? Cun-cun lah. Okay, nampak? Sekarang ni, kalau kita tengok pada sini kan, nampak harga downtrend tau. So, kita masuk M15. Kita dapat, bila harga masuk zone, korang kena cari trend line tu. Cari dia connecting lah. Padahal sini pun okey. Kan macam kat sini korang tengok kan, macam kat sini kita fokus kat, mula-mula kita fokus kat zone yang dekat atas, betul tak? Tapi nampak, dia naik atas, dia turun. Dia naik atas kat resistor ni, dia turun. Dia naik atas, lepas tu dia junam bawah. Faham? Sebab apa? Sebab dia nak cari bawah lah, dia masih tak kuat lagi. Dia masih downtrend, faham tak? Masih tak boleh nak reverse lagi. Lepas tu once dia ambil zone bawah, dia pecah ni, betul tak? Dia pecah satu trend line. Tapi dia tak pecah support ni SNR lagi, betul tak? Lepas tu yang kali kedua punya boom, dia pecah satu resistance. Inilah waktu dia. Nampak? See? Kita nak entry is either dekat bila dia pecah SNR, dia pecah trend line, kita tunggu market pullback dekat trend line ataupun SNR ataupun kedua-duanya. Jadi kalau dia nak patah balik ke trend line kan jauh. Tak sampai lah kan. Tapi dia ambil resistance ni. Dia ambil terus fly. Okay. Kat sini. Faham tak? 400 pip. Macam tadi kita tengok first contoh kita kan, GBP AUD. Dia dapat zone resistance, confirmation siap, dia junam. Tapi market tak berubah arah lagi. Junam 200 pip, naik balik, betul tak? Sambung naik. Tapi macam dekat GCAT pun sama. Dia ambil resistance, dia turun, dia sideway, faham tak? Tapi nampak yang macam ni, JJ punya, dia dapat dia terus terbang. Kan? Jauh. Betul tak? Kita tengok yang ni pula. Pada contoh yang, tadi kita tengok ni kan. Ni dia ambil yang bawah ni, betul tak? Yang zona atas, dia ni pula ambil. Betul? Kita tengok M15 ada apa. Selagi harga tak masuk zone korang, korang biar je. Tak payah layan. Okay? Bila harga dah masuk zone, time tu lah siap. Okay, nampak? Harga masih downtrend daripada atas kan? Dia dah downtrend. And then
Nampak? Nampak tak? Dia nak masuk zone. Kalau zone tu betul-betul dia nak pakai, kadang-kadang dia nak masuk zone tu, dia dah bagi kita jalan tau. Dia dah buat pattern, downtrend. Tinggal nak sentuh zone, nak pecah je. Nampak? Warna dah pecah. Dia either akan patah balik dekat trend line ataupun SNR. Betul? Nampak? Sini lah kita buy. And then, boom. Naik. Okay? Sampai sekarang. JJ ni ada potensi nak berubah trend tu. Saya nampak. Tapi dia mungkin nak jadi downtrend sekejap sebab dia nak kejar trend line ni. Nampak? Sini first touch, sini second touch. Yang ketiga tak tahu kat mana. Sama ni ya. Okay. So prediction kat sini lah. Dekat belah-belah sini. Okay. Boleh fokuskan lah. Okay. Semua dah faham Macam mana nak tentukan take profit? Boleh? Okay. Pasal take profit pula. TP Max So yang ni untuk trade intraday ke? Betul. Intraday boleh, swing boleh. Depends. Tapi kena ingat setup kena datang daripada time frame besar. Kalau korang pakai teknik ni, kalau korang mula daripada H4, mesti barai. Saya boleh confirm. Dia is either dia zone tu kena datang daripada weekly ataupun daily. Masa tadi saya tunjuk contoh weekly saja. Tapi sebenarnya daily pun boleh diguna pakai. Tapi H4 saya tak recommend lah. Sebab saya sendiri dah pernah pakai H4 punya banyak kali, terciduk. So korang tak payah try. Okay. Weekly, daily. Dah dapat zone, baru kecil-kecil ke H4, H1. Faham? Okay. TP macam ni Tengok contoh TP actually ada banyak tau. Kita ambil yang simple lah. Kan? Kita masuk H4, betul tak? Okay, macam sini kan. Kita bermula pada sini, betul tak? Sebabkan ini adalah teknik counter attack. Maknanya teknik reversal kan. Kita main daripada weekly. So makan dia biasa besar. 50, 100. Itu main dalam tangan lah. Tapi ada time kurang. Dia bagi 60, 70 je. Kan? Tapi ada time bagi sampai 400. Jadi nak senang, korang buka ke H4. Sini kau boleh perhatikan nampak sini. Kan waktu ni tak terbang gini. Nampak dia turun, naik, turun. So kat sini korang bolehlah pertimbangkan untuk letak satu take profit kat sini. Betul tak? Kita entry dekat SNR, TP pun dekat SNR. Faham tak? Nampak? Ini tempat kita TP2, betul tak? Yang ketiga kat mana? Cuba tengok. Nampak sini. Turun, naik, turun, naik, turun. So pasanglah satu kat sini.
Nampak? Kalau tempat kita entry tadi pun kat sini, makan sini pun dah 100 pip. TP1 kita. TP2, 200 pip. TP3, 300 pip. Sebab apa? Sebab TP kita besar. Nampak? TP1, TP2, TP3. Faham? Okey, kita tengok saya tunjuk contoh sebelah pula. Okay, nampak? Kita entry kat sini kan. So sini boleh jadi kita punya TP1. Kau nak ambil sini boleh. Korang nak ambil sini pun boleh. Janji SNR. Kan? Saya ambil sini lah. Lepas tu, ni TP2 kita. Ni TP3. Kan? Dia bagi lebih tu rezeki lah. Okay, kita tengok JBP Cat lah. Dia naik. Kita entry kat sini kan. Sebelum dia pecah kan. Okay, contohlah korang takut, korang tunggu gak dia nak pecah trend line. So korang entry kat sini kan. Set. So TP yang elok kat sini lah. Betul tak? Lepas tu TP kedua. Tengok mana lagi. Ini boleh tapi dekat sangat. Ambillah bawah ni. Bawah ni ke? Nampak? Ni mana-mana boleh nampak. Dia nak senang, TP kat senang. Dapat, tapi BE kena ada tau. Korang jangan tak BE. Kalau korang tak BE tu sombong tau. Sebab ingat, market ni bukan mak bapak kita punya. Kalau mak bapak kita punya boleh lah kan. Kita boleh suruh dia jangan sentuh kita punya SL. Suruh dia sentuh TP kita sekarang tak. Tapi market bukan kita punya. Jadi korang kena ada langkah berjaga-jaga. Macam tu. Okay. Ni TP pertama. Ni pun TP kedua. Ni TP ketiga. Okay. Faham tak? Okay, nampak TP sama-sama. Macam mana nak tahu trend line tu? Trend line sesuai atau trend line yang betul? Nak tahu tu, korang kena selalu backtest lah. Okay. Lukis trend line. Kalau korang tengah free, lukis trend line. Faham tak? Korang kena macam nak cakap, korang kena pandai guna trend line tau. Sebab trend line tu pun nama pun trend line. Nampak? Ada nama trend kat belakang tu. Maknanya apabila berlakunya trend line, harga market akan nampak bila tarik ke atas, nampak dia menaik. Faham? Bila korang dapat tarik trend line tu, sebenarnya korang boleh nampak trend tu kat mana. Faham? Nampak? Saya tarik trend line kan. Sekejap. Nampak tak? Saya tarik trend line, naik kan? Nampak tak? Price macam ni. Momentum buy. Dia turun pun, dia masih boleh bagi buy lagi. Sehingga dia pecah. Faham tak? Nampak? Bila dia pecah trend line, dia seolah-olah macam pecah satu trend. Bila dia pecah trend line, dia seolah-olah nak berubah trend. Faham tak? Sebab itulah bila kita main, nampak?
Nampak tak bila kita, sebab tu confirmation dia kena ada pecah trend line, faham tak? Sebab nampak sekarang ni tengah downtrend. Downtrend, tarik trend line pun trend line menurun. Jadi bila dia pecah trend line M50 ni, pecah atas, maknanya dia seolah-olah pecah downtrend dan dia nak ubah ke downtrend, ke uptrend, faham? Jadi ingat saya kata, untuk daily, weekly, H4 semua start naik, lower time frame kena start naik. Kalau lah daripada lower time frame kita dah nampak nak bertukar arah dekat zone kita, maknanya ada potensi besar lagi 3-4 jam H4 semua akan follow. Faham tak? So kena lukis lah. Banyakkan backtest trend line. So bagi contoh yang graf depan belum nampak lagi. Lepas tu baru buka sikit-sikit. Macam mana tu? Maksud dia, saya tutup sikit-sikit yang tu lah. Oh, step-step lah. Okay. So saya explain SOP tapi step by step. Macam tu Okay, jom. Kita try dekat tak di GBP, kita tengok Euro AUD. Okay, saya cuba Okay, so kita tengok kat sini Sekejap, saya kena tengok zone ni boleh pakai M50 sampai tak? Sekejap. Saya nak tengok sekejap. Sebab M15 dia limited. Saya takut. Saya dah explain. Sekali price tak sampai situ. Tengok. Sampai ke ni? Sampai. Okay, kita masuk So kita nak kita nak main reversal yang kita nak counter attack. First of all, kita start daripada weekly tau. Weekly, bayangkan kan tu harga kat bawah lagi. Jadi kita nak entry kan. Kita marking satu resistance kat sini. Marking satu resistance. Saya buat color blur resistance ni dia punya besar nak dekat, saya tak tahu berapa ratus pip. So kita kena kecilkan lah. So saya lukis lagi. So dalam zone daily, dalam zone weekly tu, saya precise lagi, faham tak? Sebabkan zone tu besar sangat, jadi saya precisekan. Itu saya masuk H4. So kat sini kita nampak ada banyak zone tau. Sini ada, lukis semua.
Macam ni. Sorry. Saya ambil 2 je lah. Okay. And then kita tunggu price datang kat situ tau. Kita tunggu price datang. Okay. So bila price sampai di situ, korang masuk M15. Okay. Saya tak galakkan lah kalau korang mencari confirmation dekat M1 dan M5 sebab tak tahu, saya try banyak kali. Saya rasa yang elok M30 dan M15. Okay, nampak? So bila korang boleh nampak sekarang ni harga tengah apa? Harga tengah uptrend tau. Jadi untuk terus sell kat sini tak waras lah. Bahaya. Okay. Once harga sampai je kat zone korang kena cepat-cepat lukis satu trend line. Okay, nampak tak sini? Dia naik, turun, dia naik, turun, naik. So kita nampak sini boleh jadi satu trend line, nampak? So tarik. Kalau tak nampak buka line chart. Sebab line chart ni dia lebih clear. Dah tarik kat line chart, baru kau buka candlestick kau betulkan. Okay, nampak? So dia obviously, kau boleh nampak dia akan pecah atas, pecah bawah SNR, pecah atas, pecah bawah SNR. Tapi bagi saya akan lebih yakin bila dia pecah trend line. Faham tak? Macam saya kata lah, nama pun trend line. So kalau dia pecah trend line, ada chance dia akan berubah arah. Faham tak? So nampak sini, dia pecah satu support, pecah dua support, pecah tiga support dengan pecah trend line. So bila dia pecah SNR dan pecah trend line, dia price akan datang balik sama ada di trend line ataupun SNR ataupun kedua-duanya. Ingat? Okay, nampak? So kat sini, nampak tak? Dia sentuh trend line, sentuh SNR, dan then dia junam. Kita enter kat sini, kita dapat 170 pip. Okay? Saya harap saya punya cara explain membantulah saudara tadi aja. So let's say saya sell, sekali market reverse tinggi sampai 60 pip. Dah $700. Kalau macam ni saya tunggu market turun balik atau cut loss. Muhammad Syafli, berapa equity? Sebab saya tak tahu awak punya equity berapa dan awak tengah floating berapa, awak punya lot size berapa. Sebab dengar $700 macam besar. Tapi kalau equity awak 20,000 baru berapa persen, betul tak? Jadi saya nak tahulah. Tapi kalau rasa besar sangat, dah lebih 50%, 10% of your equity, bahaya lah. Ni sell apa? Sell gold ke? Gold lah? Ya, kita tengok. Dia dah pecah. Gold. Kita tengok H4. Saya rasa untuk gold ni elok cut lah. Sebab dia dah pecah trend line. Nampak? Untuk hari ni, dia dah pecah 2 trend line. Korang bayangkan lah. Kalau trend line pecah M15 pun, tadi saya tunjuk contoh dah gila babi. Ini kan pula trend line H4 dengan H1. Tapi ada potensi dia akan turun sekejap.
Sebab dia kat resistant ni. Sebab ni adalah resistant weekly. Saya pun dah usah tadi. Nampak ni. Daily. Kan H4 sekarang ni. Dia macam nak kata goal dah sampai tempat untuk sell tapi tak boleh sell lagi. Faham tak? Macam tu lah. Sebab tak ada pattern lagi pun. Kan? Kita nak tunggu trend line breakout. So mungkin nanti minggu depan lah saya rasa boleh sell. Kan? Dia macam ni. Macam ni lah. Kalau goal buat macam ni, dia pecah, kita boleh sell. Macam tu lah saya rasa. Buat masa sekarang ni, goal nak sell, dia kata dapat sell tapi tak boleh sell lagi. Lepas tu sekarang ni baru break NFP. Jadi saya rasa look close lah. Tapi ikut terpulang kat awak lah. So goal tak turun balik. Saya tak banyak cakap lah. Sebab baru keluar news NFP kan, data NFP menunjukkan USD lemah. Lepas tu dah pecah trendline, dah pecah SNR. SNR, trendline, SNR semua. Saya kita update jap. 1 minit. Hello. Okay, kita sambung Alright. So, ada apa soalan tak? Kalau ada benda nak tanya, bertanya. Kalau saya boleh bantu, saya bantu. Kalau tak ada, kita tengok contoh lagi lah. Kalau ada yang masih nak faham. Okay, tips Tips. Kalau nak main news, tapi tak reti main news. Kan? Macam ni, saya beri contoh Macam tadi kan, NFP pukul 8.30 malam, betul? So, contoh NFP mata wang USD kan. Dia impact kuat kat USD. Jadi korang predict nak main gold kat NFP.
Tapi tak reti baca data, news. So, korang entry daripada petang. Faham tak? Entry daripada petang. Maknanya daripada pukul 12, pukul 2, pukul 3 tu, korang dah entry, dah profit, korang BE je. Lepas tu biar je lah. Faham tak? So kalau dia dapat, dapatlah. Kalau korang tak hati main news, lepas tu news 8.30, 8 suku korang entry. Korang kena ingat, news dia kadang-kadang dia dengan teknikal sekali, kadang-kadang dia makan teknikal. Faham tak? Saya tak pasti lah. Saya tak sure sebab setengah news yang kuat, dia akan berubah arah tau. Nampak tak ni? Ini NFP last week ni NFP minggu lepas. Seribu pip. Hari yang sama. Jumaat, bulan Ogos. Dia turun. 1,300 pip. Lepas tu dia naik balik. Faham tak? So kat sini tu dia nampak ada satu trend line. Cuba tengok trend line. Okay. So ni kita punya panduan lah. Okay. Selagi gold di atas trend line ni, maknanya gold adalah uptrend. Faham? Dan nampak tak? Dia adalah uptrend. Lepas tu dia pecah resistance, dia pecah dua trend line. Dia menuju ke resistance ni. So kita nak ambil reversal, agak bahayalah. Korang boleh entry kat sini sell, tapi korang tengah entry dalam position yang sangat high risk untuk rugi. Faham tak? Jadi selagi tak ada breakout trend line, tak ada breakout SNR yang cantik 2 kali 3 kali breakout, kita boleh still consider dia uptrend dan dia akan terus naik. Kita tak tahu kalau zone ni boleh pecah ke tak. Sebab zone ni dia dah pakai 3 kali. 1, 2, 3. Tapi tempat ni memang untuk sell. Tapi bila ada SOP yang cukup. Ingat, kita nak main counter ni, nak main reversal, SOP kena cukup. Kalau tak, memang kena makan balik. Okay? Betul. Okay. Nak sambung cari setup ke? Okay, kita share lagi Kita share. Dia actually benda ni boleh pakai daripada daily kat tau. Tapi saya boleh cakap, bila korang pakai daripada weekly macam lagi sedap lah. Okay, kita tengok weekly. Kat weekly kita nampak sini satu resistant, sini pun resistant. Betul tak? Okay. Nampak Masuk daily, kita kemaskan. Situ satu. Kita nampak sini pun ada satu. Betul tak? Ambil lah. Okay. So, macam saya kata lah. Harga tak sampai zone, buat dono je. Lepas tu, bila dah sampai zone, kita kena usah-usah lah. Kita tengok lepas tu kita masuk yang 15. Harga tengah uptrend tu. So, kalau terus sell, memang masyak lah.
Okay, ni satu trend line yang saya jumpa. Lepas tu kita cuba cari trend line yang kedua pula. Nampak tak dia naik? Kalau dia naik macam ni, mesti ada trend line. So, lukis je lah. Nampak? So, kat sini nampak Kat sini support yang kuat lah. Kita tanda lah sini kan. Sini satu support yang kuat. Start naik. Okay. Nampak ni dia tendang sampai ke zone kita. Nampak dia turun. Dia tak nak jatuh tau. Nampak dia turun. 3-4 kali baru pecah. So ambil lah sini. Nampak saya punya marking? Zone ni dia reject kan kuat tau. Satu. Zone ni pula dia macam keras. Nampak? Turun. 3-4 kali baru pecah. So kat sini dah boleh entry. Tapi masih bahaya lagi. Dia bila dah cantik kat sini. Betul tak? Sebab dia dah pecah trend line. Patah balik. Kita sebat kat sini satu. Dia pecah. Satu SNR ni pun kita sebat sel kat sini. Lepas tu nampak? Dia dah turun. Kalau korang terlepas ni. Dia turun. Kita standby lah. Antara dekat resistant ataupun trend line dia patah balik. Betul? Tapi dia tak cium trend line lah. Dia cium SNR sahaja. Okay. Nampak tak zone ni? Betul saya kata zone tak payah besar. 20 ke 30 pip lah. Okay. Asal dia. Nampak senang kan? Korang tahu apa susah? Susah dia adalah menunggu. Tu je susah dia. Okay. Kita masuk H4. Nampak tak? Sini kita punya first TP lah. Kan? Kita entry sini. Sini dah 100 pip. Second TP kat sini pula. Kan? Betul tak? Simple SNR je. Ambil je SNR mana-mana. Tak payah pening-pening. Okay. And then kita cuba tengok contoh sebelah pula. Nampak tadi kan? Tadi kita analisis ni betul. Kita analisis resistance ni. And then dia naik. Dia turun sekali lagi. Sekarang ni kita usah sini pula. Sekejap saya clearkan semua. Okay, nampak? Saya ambil ni pula. Zone besar ke dabak. So kita kena kecil kan. Daily dapat banyak ni je. Okay lah. Masuk H4. Buat 2 zone kan. Okay. So macam biasa, harga tengah uptrend. Nak sell memang gila lah. Sabar lu, sabar. Masuk M15. Kita perhatikan. Kalau zone kita betul, nak saya kata, kalau zone betul, harga mesti datang dengan cantik. Faham tak? Kenapa saya kata cantik? Kalau zone korang makin betul, harga mesti datang macam ni. Kalau harga datang macam ni, memang saya boleh cakap ni memang jackpot lah. Ini Wukong 46 lah. Tarik, macam ni je. Faham tak? Dia yang bahaya, dia yang buat pening ni kalau dia turun naik macam ni. Sebab tak ada structure kat bawah-bawah sini. Macam mana? Kan, lukis trend line berapa jauh gila sampai semua. Kau kena entry melalui SNR je. Faham tak? Macam tu lah.
Ada lagi trend line. Cuba tengok ada trend line lagi tak. Nampak? Sini boleh. Sini boleh. Tapi kau jangan buat banyak. Pening. Saya tunjuk contoh je. Nampak? Sini boleh sell. Dia pecah trend line, dia naik balik, boleh sell. Dia pecah trend line sini, naik, boleh sell. Dia pecah trend line ni, boleh sell lagi. Okay, cantik je. Jadi kalau market price masuk zone dengan buat trend line, saya boleh cakap korang dah boleh senyum lah, faham tak? Kalau price datang dengan buat trend macam tu kan, korang dah boleh senyum lah. Memang nampak apa yang korang dah boleh predict kan, lagi sejam dua, dia akan macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Faham tak? Susah dia tunggu, betul lah. Memang betul. Petang tadi ada bagi signal gold, sell, DJ, sell. Okay, sekejap Cuba bagi point. Seorang bagi point DJ dengan point gold. Kita boleh usah lah. Okay. Semua faham tak? Nampak tak apa yang saya bagi contoh? Korang nanti make sure backtest Backtest, buat slow-slow. Esok dah Sabtu, Ahad. Sabtu Ahad adalah hari cuti buat trader. Tapi ingat, champion never rest. Faham? Champion never rest. Walaupun hari cuti, kita manfaatkan dekat practice. Practice. Faham? So korang yang ada cita-cita nak jadi full time trader ni, practice, lepas tu set satu goals. Okay, aku September ni aku nak trade profit, aku nak beli iPad. Faham tak? Aku nak beli satu iPad Pro, aku nak beli pen. Faham tak? Lepas tu nanti dah ada duit sikit, nak beli satu PC. Faham tak? Macam tu lah. Aku nak subscribe ni semua. Macam tu lah. Baru ada best sikit. Faham tak? Kita nak jadi trader ni ada tools juga. Ada peralatan. Faham tak? So boleh senang lah. Keluar-keluar bawa iPad. Faham tak? Sekarang ni, Apple ada keluarkan iPad Air baru tau. iPad Air 4. Kawan-kawan saya semua beli. 64GB. Murah, 2,500 je. Dia punya design, design dia sebiji macam iPad Pro. And dia pun laju macam iPad Pro 2018. Faham tak? Tapi dia iPad Air. Dia tak ada home button tau. Korang beli yang ni. Beli iPad Air 4. Senang sikit nak analisis pas ni. Tak ada susah nak pakai phone. And korang download apps ni Call Levels. Kereta nanti dulu, okay? Korang download apps ni sekarang, Call Levels, faham tak? Call Levels ni dia akan bagi korang alert tau. Sebab kita buat zone weekly tau, zone daily. Jadi harga tu nak sampai makan masa. Kita takkan nak tengok chat 24 jam. Jadi Call Levels ni bila korang download, korang install, korang dah buat satu zone, korang isi zone tu, nanti akan bunyi. Faham tak? Tak function. Ya ke? Selalu bunyi je. Cuba check dekat bahagian sound. Bahagian sound ke, mungkin awak ada terbuat silent ke. Pergi dekat setting, tengok notification.
check dekat setting, call levels atau setting phone, check bahagian sound atau notification. Okay. Okay, so sekarang ni saya dah bagi korang berapa banyak contoh saya tak tahu. Korang rasa korang ada masalah kat mana? Dekat nak tengok time frame ke, nak tengok setup ke, nak tengok confirmation? Dekat trendline Masalah dunia sekarang kita kat trendline lah. Okay, jom. Tak apa, kita main trendline. Kita main dekat H1, tengok H1 Korang tahu kan trendline tu macam mana? Trendline tu korang kena tunggu dia buat satu ni, dia turun, dia buat satu bucu, dia naik balik, dia buat satu bucu. Faham tak? Bila keluar dua bucu semakin menaik ataupun dua bucu semakin menurun, time tu lah tarik trendline. Faham? Okay. Jadi trendline ni dia nak main dia jadi dua cara, satu trendline breakup dengan satu trendline third touch. Okay. Kalau trendline third touch ni orang biasa entry dekat sentuhan ketiga. Faham tak? Ini sentuhan pertama, sentuhan kedua, kita standby dekat sentuhan yang ketiga. Faham? Tak boleh entry kat yang pertama, tak boleh entry yang kedua. Boleh entry yang dekat ketiga ataupun dekat yang keempat. Jadi bila dia turun, time ni apa aku? Buy. Okay? Paku kat sini. Buy. Sebab kenapa paku buy? Sebab trendline menaik. Bila trendline menaik, dia membawa dia macam membawa satu uptrend. Faham tak? Jadi bila dia break trendline, dia akan break trend tersebut. Ada potensial besar, bukan 100%, tapi ada potensial besar market akan berubah arah. Faham? Jadi dia akan pull back dekat trendline ataupun dekat SNR. Faham? Time tu kita sell. Faham macam tu. Okay. Trendline ke bawah pun itulah sebaliknya. Faham? Jadi tengok sebab tu saya kata kalau tak nampak, kalau tak clear, korang kena pakai line chart. Faham tak? Macam ni kan. Tak nampak, buka line chart. Line chart nampak sikit, nampak satu sini, satu sini. Tapi ni kita dapat sikit je lah. Dapat 30 pip lah. Tapi dia punya jatuh dapat 30 pip. And then dapat dia pecah, dia naik dekat resisten pertemuan dengan trendline. Nampak? Ini dia turun. Okay, nampak? Cuba buka kali line chart, nampak apa? Okay, nampak tarik. Satu, dua, tiga. Dia terkeluar sikit. Ini dia turun. Nampak? Nampak? Satu bucu, naik, dia turun, dia naik balik. So ada dua bucu sini. Macam tu je lah. Siapa yang tak mahir trendline kena banyakkan tambah masa bila free, kena banyak-banyak conteng lah, nampak?
1, 2, 3. Ini dia pecah. Dia pecah, dia buat gila jap. Berapa gila ni? 50 pip, memang kena SL lah. Kan, nampak sini. Kita nak sell kat sini. Dia pergi naik. Jahat betul kan? Dia naik, dia ambil SL orang, dia pergi ujung-ujung sini. Baru dia turun. Tapi bila dah pecah, kita tahulah boleh sell. Betul tak? Kan? Bila dia dah pecah, kita expected yang dia akan apa? Dia akan pull back balik dekat trend line dan sambung turun, betul. So, kita marking lah satu SNR kat sini. Tapi, dia tak pergi balik, dia pecah bawah. So, nampak tak sini ada apa? Sini adalah satu support yang kuat tau. Sebab support ni yang reject, nampak? So, expected dia sentuh support ni, dia naik ke sini, baru dia turun. Tapi dia sentuh, dia pecah bawah. So, dia naik, kita sell lah kat sini. Sambung turun. Faham tak? Macam tu je. Semalam saya cuba teknik tu tapi kena tengok left side kalau ada SNR big time frame. Betul. Buy dengan sell dekat time frame M15. Okay. Sebab confirmation kat M15. Kalau nak tunggu confirmation H4, esok baru siap. Lagi 2-3 hari baru siap. Okay. Euro NZD Nampak sini ada satu support. Kan? Makin je lah. Buka daily. So kat sini saya nampak sini satu zone. Sini ada satu zone. Okay, so kat sini kita usah yang sini Kita masuk M15. Nampak? Dia masuk dia terus boom. Ini mesti ada news. So lukis satu trend line. Sebab sekarang ni tengah downtrend. So kalau kita nak buy, ni kalau tak ada SOP memang cik nas. Sama je. Okay. Harga tiba-tiba spike kan kuat tau. Dia memang tak kasih chance return. So nak cari entry tu, kat sini pun boleh standby. Kat doji-doji ni kan. Kat doji tu SNR juga. Tapi dia ambil sikit je sini. Mana Aci kan. Macam ni dia ambil. Okay, so kalau macam ni, next time ambil SNR je. Okay. Nampak? Ini resistor. Buat macam ni je. Nampak? Turun, naik, turun, dia pecah. So standby sini. Dua support. Satu. Sebab dia dah jauh sangat. Kita standby dua ni. Nampak tak?
Dia turun naik. Kau nampak tak apa saya nampak? Kita tengah marking zone, tiba-tiba harga masuk. Ni kalau ada rezeki ni, nak pacak ni. Sekejap saya usah sekejap. Okay. Macam ada potensi ni. Harga masih downtrend Jadi kalau tak ada, nampak tak? Dia pecah satu resisten, dia bocor balik. Sebab downtrend tengah kuat. So saya sarankan Euro NZD dah masuk zone kita tau. Euro NZD dah masuk zone untuk counter attack. Tapi macam gold lah. Dia dah masuk zone resisten, tapi dia tak nampak tanda-tanda untuk turun lagi. Sama juga macam Euro NZD. Dia dah cium zone kita, tapi tak ada tanda-tanda yang dia nak turun, nak naik lagi. So tak boleh entry. Faham tak? Sampai dia dah siap confirmation, baru kita boleh masuk sell. Faham? Masuk buy. Sebab kalau kita tak tunggu, ada chances besar sekarang ni harga boleh sambung turun. So saya dah kena banyak kali. Saya dah kena banyak kali dah. So korang tak payah nak rasa. Okay? Percayalah, penantian tu tak sia-sia. Nampak tak? Dia nak turun lagi. Okay, faham tak? Maknanya dia akan break kah? Terus ada potensi dia akan break. Okay? Kita kena tunggulah. Faham tak? Sekarang ni, bawah ni SNR. Atas ni trend line. So kita biar je lah dulu. Kita tengok. Kalau dia pecah support ni, dia naik, kita sell je lah. Memang nak sell. Tapi kalau dia pecah atas, itu turn kita lah. Untuk bedal pula, buy. Okay? Yes, betul. Memang betul. Tak tunggu, nak entry silakan. Tapi high risk lah. Dia bila entry tak ada confirmation ni, kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak. So tu kita tak nak. Tu kita nak yang konsisten, faham tak? Sebab kita nak benda yang yakin kan. Kita nak buat hari-hari semua. Jadi kita kena tahulah reason semua. Macam nak tahu rejection, tunggu je reject. Okay, tu je. Okay. Semua okay tak? Saya percaya korang semua dah nampak price action. Boleh juga pakai price action. Price action ni boleh campur dengan semua benda tau. Jadi kawan saya ada yang belajar price action. Dia ada setengah campur ni, ada setengah campur tu. Okay. Kalau semua faham malam ni, saya nak tutup kelas malam ni. Kita pun dah sejam setengah ni. Saya percaya semua dah faham lah malam ni. Kita dah bagi banyak contoh. Okay. So guys, sebelum korang leave, boleh tak kalau korang bagi saya satu feedback? Boleh tak? Spam feedback kat saya supaya saya tahulah. Terima kasih dekat kekurangan saya. Saya halalkan ilmu-ilmu. Jangan lupa backtest. Okay. Sebab kita nak buat life transformation. Okay. Tahun depan korang kena make sure tahun depan tu tahun korang.
Okay. Tahun depan memang turn korang pula. Okay. Buat betul. Kita lagi 4 bulan nak habis 2021. Tahun ni tak payah nak fikir sangat lah. Tahun ni lebih kepada nak matang je. Okay. Tahun depan, tahun korang. Ada rekod, jangan risau. Ada rekod. Ada rekod. Okay. Sama-sama. Terima kasih banyak. Saya tutup sharing. Saya rekod. Advance. Nanti bila-bila ada masa saya buat lagi. Okay. Selamat malam. Assalamualaikum. Good night.